Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat hari ini apabila Nurul Izzah dikabarkan kawin lagi. Wow, ini satu berita yang paling mengejutkan. Anak kepada Presiden PKR yaitu Nurul Izzah Ibrahim akhirnya menamatkan sekali lagi zaman bujangnya apabila berkahwin lagi. Wow, selepas beberapa tahun menjadi sebagai seorang ibu tunggal, akhirnya Nurul Izzah Ibrahim mendirikan rumah tangga. Tapi yang menariknya adalah Nurul Izzah berkahwin bukan dengan seorang Melayu, tapi dia berkahwin dengan seorang yang berbangsa Cina. Siapa namanya? Yin Sholong. Nurul Izzah mendirikan perkahwinan dengan seorang penyelidik Hazana Research Institute yaitu Yin Sholong. Berita gembira itu dikongsikan sendiri oleh ahli Parlimen Perbatang Pau itu di Facebooknya tengah malam tadi. Pada petang 5 Ogos 2022, berwalikan ayanda pengantin perempuan, kami telah selamat diijab kabulkan di samping keluarga terdekat, kata Nurul Izzah lagi. Wow, dalam diam-diam, tanpa ada angin, tanpa ada ribut, tanpa ada taufan, tanpa ada gosip, tanpa ada macam-macam, tiba-tiba kita dengar pula Nurul Izzah berkahwin dengan seorang yang agak luar biasa. Bukan orang Melayu, tapi berbangsa Cina. Kami memohon doa kalian agar kita sentiasa di bawah perlindungan Allah, katanya. Nurul Izzah adalah anak perempuan sulung kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim dan bekas timbalan Perdana Menteri Dr. Wan Aziza Wan Ismail. Yin sebelum ini adalah pengarah komunikasi strategik pejabat Menteri Besar Selangor ketika pentadbiran Muhammad Azmin Ali. Izzah sebelum ini pernah berkahwin dengan ahli perniagaan Raja Ahmad Sahrir Iskandar Raja Ahmad pada 2003. Namun, pasangan yang mempunyai 2 orang anak itu telah bercerai pada tahun 2015. Wow, ini satu berita yang memang amat ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, khususnya bagi mereka yang mau mengetahui apakah status terkini Nurul Izzah selepas bercerai dengan suaminya yang dahulu. Perkahwinan itu diumumkan sendiri oleh Nurul Izzah Semarin, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, kata dia menulis lagi dalam Facebooknya. Nurul Izzah juga adalah difahamkan sebelum ini Salong pernah berkhidmat sebagai pengarah eksekutif Badan Pemikir PKR, Institut Rakyat yang diketuai oleh Nurul Izzah. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pengarah komunikasi strategik pejabat Menteri Besar Selangor pada ketika pentadbiran Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Kita ucapkan tahniah kepada Nurul Izzah dengan perkahwinannya kali ini. Semoga berpanjangan sehingga ke jannah. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Baru saja hampir selesai isu 1MDB dan kes SRC Internasional dan menjelang kepada keputusan terakhir Persekutuan, Mahkamah Persekutuan, Najib digemparkan lagi dengan pendedahan demi pendedahan yang lebih luar biasa berbanding 1MDB. Jujur aku katakan, ini isu yang baru aku tahu. Baru hari ini ketahui apabila dibongkar di Dewan Parlimen berkaitan dengan kehilangan ataupun lesapnya uang dana negara, dana awam berjumlah RM890 juta apabila kapal perang yang diharap-harapkan boleh siap sehingga kini habuk pun tak ada. Habuk pun tiada. Tapi uang telah pun hangus 890 juta. Apa ceritanya? Rafizi telah pun mendedahkannya.
dikaitkan dengan 3 orang pemimpin besar, yaitu Najib Tun Razak dan juga Zahid Hamidi bersama dengan Hisamuddin Tun Hussein. Belum habis pun isu ini, satu lagi insiden malang menimpa Najib apabila Mahkamah hari ini berkaitan saman 1MDB. Mahkamah mengarahkan pula anak tiri Najib, anak Rosmah Mansur, menyerahkan dokumen melibatkan Jolo. Ini boleh kata sudah jatuh ditimpa tangga. Bukan lagi ditimpa tangga, tapi ditimpa sebuah rumah. Najib belum selesai lagi isunya tentang 1MDB, ditimpa lagi dengan isu hangusnya RM890 juta apabila projek kapal selam kapal perang sehingga kini tidak ada pun berita-berita. Dan hari ini pula mahkamah mengarahkan pula anak tiri Najib, yaitu anak Rosmah Mansur, untuk menyerahkan pula dokumen melibatkan Jolo. Aku fikir kalau dokumen ini diserahkan, mungkin ada banyak pendedahan yang bakal akan terungkap atau terjawab. Hari ini, mahkamah mengarahkan semua dokumen berkaitan dengan ahli perniagaan Jolo atau Low Tech Jo perlu diserahkan anak tiri Datuk Seri Najib Tun Razak kepada pihak 1MDB. 1MDB berjaya mendapatkan perintah mahkamah terhadap anak tiri Najib, Riza Shahriz Abdul Aziz, yang juga penerbit filem Wolf of Wall Street, dan 2 syarikat miliknya, yaitu Red Granite Picture Incorporated dan Red Granite Capital Limited, untuk menyerahkan dokumen berhubung penyalahgunaan wang AS 248 juta syarikat itu. 1MDB dan 3 subsidiarinya, yaitu 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited, dan 1MDB Energy Langat Limited, sebelum ini memfailkan tuntutan saman terhadap 9 entiti, termasuk 2 institusi keuangan luar dan 25 individu dalam usaha mendapatkan semula asetnya. Peguam Datuk Hariharan Tara Singh yang mewakili Riza dan 2 syarikat yang dinamakan sebagai defendant ketika dihubungi berkata, penghakiman berhubung perkara itu disampaikan kepada pihak-pihak terlibat menerusi email hari ini. Hakim juga memberi masa 30 hari untuk pihak-pihak defendant mematuhi perintah itu. Mahkamah juga menetapkan 12 September ini bagi pengurusan kes selanjutnya, katanya dipetik laporan utusan Malaysia. Antara dokumen yang perlu diserahkan kepada 1MDB dan anak-anak syarikatnya ialah segala dokumen atau surat menyurat di antara Riza dan ahli perniagaan Low Tech Jo atau Jolo antara tahun 2008 hingga 2015. Riza, Red Granite Picture dan Red Granite Capital juga perlu memberikan butiran terperinci mengenai penerimaan wang berjumlah Amerika Syarikat dolar 248 juta 173.104 dolar yang didakwa sebagai pinjaman daripada kerabat diraja Arab Saudi dan diberikan melalui syarikat yang dikenali sebagai Olsen Change Holding Limited itu, yaitu sebuah syarikat yang dimiliki secara beneficial oleh keluarga diraja Arab Saudi. Red Granite Picture dan Red Granite Capital juga perlu mengemukakan dokumen yang memperincikan penggunaan data atau dana tersebut
Antaranya dalam menghasilkan filem Wolf of Wall Street, perbelanjaan pribadi defendant ketiga Red Granite Capital, dan pembelian beberapa hartanah di New York, California dan London. Menurut writ saman yang difailkan pada 7 Mei lalu, pelanatih mendakwa kesemua defendant telah menerima kira-kira AS 248 juta dalam dana yang dilesapkan daripada pelanatih antara 2011 dan 2012. Selain mendakwa, mereka menggunakannya untuk kepentingan diri dan sekutu, termasuk bagi tujuan pembiayaan produksi filem dan pembelian pelbagai hartanah. 1MDB mendakwa firma Guaman, Sherman & Sterling membenarkan Riza serta sekutunya, yaitu ahli perniagaan dalam buruan Jolo, menggunakan akaun klien di firma itu untuk mengubah sejumlah besar dana yang diselewengkan. Sehubungan itu, pelanatih menuntut deklarasi bahawa defendant pertama, yaitu Riza, bertanggung jawab atas dana yang dilesapkan dan diterima atas alasan penerimaan berpengetahuan atau cara alternatifnya penolongan tidak jujur. Writ saman itu juga menyebut planatif-planatif berhak untuk dibayar balik dana yang dilesapkan dan diterima defendant pertama atas alasan menjadi kaya secara tidak adil. Sementara itu, menurut pernyataan pembelaan Riza dan dua syarikatnya, dia mendakwa memperoleh pinjaman daripada keluarga Diraja Arab Saudi atau International Petroleum Investment Company (IPIC) untuk menerbitkan sebuah filem di Amerika Syarikat dan bukannya daripada dana 1MDB. IPIC merupakan syarikat yang ditubuhkan di Abu Dhabi, yang pada ketika itu pengarah urusannya adalah Kadem Abdullah Al-Kubaisi, yang merupakan bekas pembantu Sheikh Mansur Zayed Al-Nahyan, yaitu timbalan Perdana Menteri Emirat Arab Bersatu dan juga ahli keluarga diraja. Sekian dulu isu pada malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.